Yang dihormati Encik Amil bin Hasan dan rekan-rekan sekalian yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Tun Jai dan Jaslim Ejeni. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah diberi peluang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk bagaimana nilai-nilai dalam agama yang dipilih dapat dihayati dan diamalkan untuk pembangunan masyarakat makmur. Sebagai permulaan bicara, di sini ingin saya jelaskan bahawa agama yang kami pilih ialah agama Buddha. Agama Buddha adalah agama kedua besar di Malaysia, di mana 19.2% dalam kalangan warga negara kita yang terdiri daripada majoriti penganutnya iaitu etnik Cina di Malaysia. Hadirin yang saya muliakan, di Malaysia, peranan agama dan kepercayaan seperti sebagai suatu peraturan yang mampu mewujudkan persefahaman dan keharmonian kaum yang berbilang bangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai murni yang terdapat dalam agama yang dianuti akan menjadi panduan kepada semua warga negara Malaysia dalam membentuk sasiat individu seseorang. Dengan munculnya nilai-nilai tersebut, masyarakat yang berbagai bangsa dan kaum akan mematuhi ajaran agama tersebut untuk memastikan segala perlakuan dan tindakan adalah bermula. Oleh itu, penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni perlu disemai bagi meningkatkan akhlak yang mulia khususnya kepada golongan pelajar. Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1994 menjelaskan penerapan ialah hal atau perbuatan menerapkan sesuatu. Penambahan pengetahuan baru ke dalam pangkalan pengetahuan yang sedia ada. Penghayatan adalah perihal kepada kata kerja menghayati. Istilah ini menjelaskan terjadinya perlakuan tertentu yang dilaksanakan hingga meninggalkan kesan kepada jiwa. Ini menunjukkan bahawa sekiranya sesuatu perlakuan dilaksanakan tetapi tidak meninggalkan kesan kepada jiwa, maka perlakuan itu belum dihayati. Daripada Azmat Makmur pada tahun 2006. Dari segi konsep, penghayatan ialah pembantuan sikap kepercayaan, nilai-nilai, pendapat dan lain-lain ke dalam sosial seseorang. Ia merupakan satu bentuk perakuran iaitu penghayatan nilai atau kepercayaan merupakan pengaruh sosial yang paling kekal dan paling berakar. Ini adalah kerana motivasi untuk menghayati nilai atau kepercayaan tertentu tertanam di dalam diri seseorang dan berkait dengan keinginan untuk memperolehi kebenaran. Penghayatan juga adalah salah satu proses jenis pembelajaran, iaitu pembelajaran dalam konteks sosial, di mana manusia atau perkara-perkara tertentu menjadi perangsang bagi seseorang untuk mengamalkan atau menghayati nilai-nilai tertentu. Sebenarnya, pendidikan mula telah memainkan peranan yang penting, iaitu sebagai suatu proses untuk mendidik para pelajar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masing-masing. Penghayatan nilai-nilai murni perlu dilakukan seawal kanak-kanak berusia 5 tahun lagi, iaitu di peringkat prasekolah, kerana nilai-nilai murni dapat diterapkan dengan mudah kanak-kanak. Kerana kanak-kanak memiliki pemikiran yang tidak terlalu ekstrim dan dapat menerima suatu untuk ajak orang yang lebih dewasa tanpa soalkan berbanding dengan remaja-remaja. Oleh itu, guru dan ibu bapa perlulah menunjuk contoh yang baik serta menjadi mentor kepada kanak-kanak. Kerana ianya akan mempengaruhi kelakuan kanak-kanak itu kelak. Kerana fungsi utama pendidikan pada zaman sekarang ialah pemindahan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda agar identiti suatu masyarakat terpelihara. Nilai murni merupakan suatu perlakuan yang baik, peradaban dan tata sesama manusia, hubungan dengan alam dan hubungan dengan Tuhan. Berakal mulia amat dituntut dari sudut budaya dan agama masing-masing. Misalnya, agama Buddha amat menitik beratkan nilai-nilai murni seperti menghormati kedua-dua ibu bapa, saling berkasih adalah anggota keluarga bagi mewujudkan sesebuah keluarga yang harmoni. Ini sahaja daripada saya dan seterusnya saya ingin serahkan kepada Jasmine. Hadirin yang dihormati sekalian, nilai hormat menghormati merujuk kepada suatu nilai yang menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.
Nilai ini merupakan salah satu daripada nilai yang utama dihayati dalam semua agama, kerana setiap agama menerapkan nilai-nilai yang baik sebagai panduan kepada para pengikutnya seperti yang terdapat dalam agama Buddha. Sebagai contohnya, pengucapan terima kasih adalah digalakkan dalam agama Buddha untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, terutamanya dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Selain itu, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain juga adalah sikap hormat menghormati yang diajar dalam agama Buddha. Selain itu, amalan membantu orang yang lebih tua seperti ibu bapa amalan digalakkan dalam agama Buddha. Kerana membantu ibu bapa dalam apa-apa jua pekerjaan adalah salah satu cara untuk menghormati mereka. Sikap saling membantu ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak. Sehubungan dengan itu, nilai hormat menghormati dalam ajaran agama yang diamalkan oleh seseorang individu juga akan memberikan harmoni antara pelbagai kaum agar diwujudkan. Hal ini demikian kerana ajaran agama Buddha yang mementingkan nilai hormat menghormati akan menjadikan penganut agama tersebut sebagai seorang yang dapat membuat pertimbangan atau keputusan secara bebas, rasional dan betul dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, dia akan sentiasa memastikan perlakuannya adalah adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan diri dan orang lain, serta melayan semua orang dengan cara yang seksama tanpa mengira siapa yang tersebut. Individu tersebut juga akan mengamalkan sikap atau perbuatan yang menyenangkan orang lain kerana ajaran agama telah memberi pengajaran bahawa kita perlu bertoleransi dan hormat menghormati dengan orang lain kerana sentiasa membentuk konflik antara orang lain dalam kehidupan adalah buruk. Sejarah tingkat hadirin yang budiman, nilai toleransi pula bermaksud kesanggupan bertolak ansur, sabar, mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India serta kaum-kaum minoriti yang lain. Setiap kaum mempunyai pelbagai agama, kepercayaan dan adat resam masing-masing. Sebagai contohnya, dalam masyarakat yang bertoleransi, setiap warga negara dapat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi sebagai alat komunikasi, dapat menghadiri majlis rumah terbuka sewaktu perayaan tanpa mengira kaum dan agama, serta boleh bekerja sama dalam menjayakan program kemasyarakatan seperti gotong royong. Dalam ajaran agama Buddha, nilai ini amat perlu diamalkan dan dihayati dalam kehidupan kita. Hal ini demikian kerana seseorang individu yang bertoleransi dapat menyesuaikan diri mengikut situasi dan persekitaran yang berbeza. Kerana nilai toleransi dalam ajaran agama akan menjadikan manusia lebih bersikap terbuka dan hidup secara bersama dalam berbagai keadaan. Oleh itu, sebagai seorang penganut agama yang mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan sendiri, dia harus memahami sensitiviti kaum lain dari segi kebudayaan, amalan keagamaan dan pantang larang kaum masing-masing. Dalam sesetengah keadaan yang tertentu juga, dia juga wajar menerima pandangan mereka dalam aspek kepercayaan dan pengamalan sosial. Tamsilannya, dia tidak harus mempersoalkan lawan azan daripada orang Islam dan perbakaran kemenyan daripada penganut agama Hindu. Sebagai seseorang yang bertoleransi, dia akan menghormati perayaan keagamaan yang lain dengan tidak menghina ras atau suku tertentu kerana kunci nilai toleransi adalah bertolak ansur dan bertimbang rasa. Sebagai pengulung bicara di atas, nilai-nilai murni sememangnya elok untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, marilah kita menyeru semua insan dari segenap pelosok negara untuk mengamalkan nilai-nilai murni, lantas nama negara akan terus disanjung sebagai seorang negara yang aman dan harmoni. Setakat ini sahaja ceramah kami pada kali ini.
Dan kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur bicara semasa kami menyampaikan ceramah tadi. Sekian, terima kasih.